Assalamualaikum dan salam nuzul Quran. Saya Azam Abdullah dan ini pasukan Sahih edisi Khamis 29 April 2021. Baik, saya nak mulakan dengan perkembangan terkini mengenai kes COVID-19 untuk hari ini, di mana kes baru mencatatkan 3,332 kes setakat hari ini. Jadi jumlah keseluruhan kes 404,925. Selangor mencatatkan yang paling tinggi iaitu 1,083, diikuti dengan Sarawak 522, seterusnya Kelantan juga tertinggi iaitu 401 dan di Kuala Lumpur 359 kes untuk hari ini. Seterusnya, Pos Malaysia telah mengesan satu penipuan yang melibatkan individu yang menyamar sebagai wakil daripada pihak pengurusan Pos Malaysia dengan menggunakan email executive105@gmail.com. Jadi pihak Pos Malaysia menasihatkan para pelanggan agar tidak menjawab email tersebut atau mendedahkan maklumat peribadi. Anda boleh laporkan aktiviti penipuan itu melalui efeedback.pos.com.my. Adalah bertentangan sebenarnya dengan polisi Pos Malaysia untuk menghantar email tanpa urusan rasmi kepada para pelanggan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ juga mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan tawaran iklan penukaran nama geran kenderaan tanpa pemilik asal, termasuk memperoleh lesen memandu tanpa perlu ujian dan memperbaharui cukai jalan tanpa perlu puspakom sebagaimana tular di media sosial. Sebarang urusan berkaitan lesen memandu, lesen kenderaan motor, LKM dan tukar hak milik kenderaan yang tidak mengikut prosedur ditetapkan oleh kerajaan adalah tidak sah. Polis Diraja Malaysia PDRM benarkan 36 bunga api jenis Happy Boom dan Pop Pop untuk jualan sempena Aidilfitri kali ini dengan syarat peniaga perlu mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM. Timbalan Pengarah Pengurusan Pentadbiran Bukit Aman, Datuk Umar Kasim Karim berkata, kelulusan dasar sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN bagi mengimport, menyimpan dan berniaga bunga api secara jualan umum sempena musim perayaan di negara ini. Bagaimanapun, arahan larangan bermain mercun dan bunga api yang diputuskan kerajaan pada 1995 masih berkuat kuasa sehingga kini dan tertakluk mengikut Akta Bahan Letupan 1957 Akta 207. Sekiranya berlaku pelanggaran syarat, tindakan boleh diambil mengikut Seksyen 8 Akta 207 dan boleh dipenjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bersempena cuti Hari Raya Aidilfitri, kecuali bagi pelajar Sarawak bermula 7 Mei ini. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam satu kenyataan berkata, keputusan tersebut telah dibuat oleh mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan pada 29 April. Tarikh yang ditetapkan bagi pergerakan pulang ke rumah masing-masing ialah pada 7 hingga 12 Mei, manakala pergerakan pelajar kembali ke kampus pula pada 15 hingga 20 Mei. Pihak IPT akan menyediakan surat pelepasan perjalanan rentas negeri atau daerah dan menyelaras tarikh pergerakan pulang ke rumah dan kembali ke kampus bagi setiap pelajar. Baik, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sedang membangunkan menara telekomunikasi baharu di 742 lokasi di kawasan pinggir bandar dan luar bandar Sarawak bermula tahun ini di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sebagai usaha menaik taraf liputan internet. Menurut MCMC, dalam satu kenyataan hari ini, daripada jumlah itu, 106 menara mula dibangunkan bulan ini dan baki pembinaan di 636 lokasi dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini. Semua 742 menara telekomunikasi baru itu dijangka siap sepenuhnya pada suku keempat 2022 dengan penawaran perkhidmatan 4G. Kerosakan hati, buah pinggang dan sindrom gangguan pernafasan akut adalah antara komplikasi dihidapi pesakit dijangkiti COVID-19 dalam kalangan perokok.
Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata dapatan itu diperoleh melalui kajian dijalankan bahagian kawalan penyakit dan bahagian perkembangan perubatan dan Institut Kesihatan Negara NIH, Kementerian Kesihatan KKM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan Universiti Putra Malaysia UPM bermula 1 Februari hingga 31 Mei tahun lalu. Katanya, kajian sama juga mendapati perokok berdepan 2 kali ganda risiko mendapat komplikasi jika dijangkiti virus terbabit berbanding bukan perokok. Sistem pengurusan pembekalan ubat bagi sistem perkhidmatan nilai tambah farmasi iaitu MyUbat yang dibangunkan bagi membolehkan pesakit memantau bekalan dan penggunaan ubat-ubatan mereka melalui telefon pintar sudah mula diperluas penggunaannya di seluruh fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan KKM bermula 15 April lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata penggunaan sistem ini juga memudahkan anggota di fasiliti farmasi menguruskan proses pendaftaran dan penyediaan ubat-ubatan susulan di kaunter farmasi dengan lebih sistematik. MyUbat diperkenalkan di 7 fasiliti rintis KKM bermula 12 Ogos lalu iaitu Hospital Ampang, Hospital Melaka, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah, Klinik Kesihatan Kelana Jaya dan Klinik Kesihatan Peringgit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata kerajaan amat komited untuk melaksanakan umur kelayakan pengundi 18 tahun sebagaimana pindaan kepada Peruntukan Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sebulat suara di Parlimen secara duipartisan pada 2019. Hal itu telah dibincangkan dan disahkan dalam mesyuarat Kabinet pada 28 April 2021 dan akan diusahakan agar dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Susulan keputusan tersebut, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengambil langkah segera untuk menyelesaikan beberapa perkara lagi berkaitan peruntukan undang-undang tertentu dan juga perkara teknikal termasuk memperkemas kini sistem perisian yang diperlukan. Waspada dengan skema, Kementerian Kewangan Malaysia menasihatkan orang ramai untuk berwaspada andai menerima panggilan atau mesej dari individu yang mendakwa sebagai pegawai Bank Negara Malaysia, bank swasta, pembekal utiliti atau agensi penguatkuasaan. Jika anda pernah menerima panggilan atau mesej yang mencurigakan, lapor segera ke BNM Telelink di talian 1-308-5465. Ini pula makluman mengenai PKPD, 2 penempatan sekitar Sungai Calik dan 5 penempatan sekitar Sungai Klau Raup Pahang dikenakan PKPD bermula 29 April hingga 12 Mei 2021. Penempatan terbabit adalah Kampung Baru Sungai Calik, Projek Transformasi Luar Bandar RTP Sungai Calik, Taman Sungai Klau, Taman Maju Sungai Klau, Taman Klau Jaya, Taman Harmoni dan Kampung Sungai Klau. PKPD turut dilaksanakan di Mahat Tafiz Al-Azhari MTAZ, Machang, Kelantan selepas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hari ini melaporkan situasi terkini kes COVID-19 di Pusat Tafiz berkenaan bagi penilaian risiko. Katanya sehingga kini KKM merekodkan 87 kes positif hasil daripada 207 keseluruhan ujian saringan yang dilakukan ke atas pelajar dan penghuni Mahat terbabit. PKPD itu juga pada 29 April hingga 12 Mei 2021. Baik, berkongsi tarikh PKPD yang sama adalah Kampung Bangka Hulu, Gemas Negeri Sembilan. KKM sudah melakukan 170 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 38 kes positif COVID-19 dilaporkan. Baik, pasukan saya nak berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan, kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP melalui konsep Green Travel Bubble menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC, manakala pergerakan daerah dibenarkan. Nantikan pematuhan SOP, keberkesanan dan pemantauan berterusan dalam Bicara Naratif 9 malam hanya di saluran berita RTM. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah, yakni atau kurang daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengungguli dan terkini merentas sepadan masa. Berbutir-butir bintang menyinar megah di angkasa. Baik, kembali dengan pastikan sahih. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimansuhkan sepenuhnya. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jiddin berkata pemansuhan UPSR dibuat hasil berurus dengan pelbagai pihak sejak peperiksaan itu dibatalkan tahun lalu akibat COVID-19. Pada masa yang sama, pentaksiran tingkatan 3 PT3 untuk tahun ini pula dibatalkan. Dari sejak daripada pembatalan UPSR tahun lalu, Kementerian telah membuat penelitian tentang kaedah pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah rendah di negara-negara lain, khususnya di negara yang mengamalkan amalan pendidikan yang terbaik. Susulan pemansuhan sepenuhnya ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pemansuhan sementara PT3 bermula tahun ini. Pengarah Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Fakhruddin Ghazali menjelaskan pemansuhan itu tidak akan menghilangkan sepenuhnya pentaksiran. Maka kita akan atau saya akan buat satu kaedah untuk menyampaikan maklumat dari satu peringkat ke satu peringkat supaya mereka jelas dan faham dengan apa yang kita nak laksanakan. Sebenarnya rata-rata pemimpin pendidikan kita, cikgu-cikgu dah faham tentang PBS ni. Cumanya apabila ada peperiksaan pusat, fokus mereka pergi kepada peperiksaan. Jadi bila kita keluarkan yang tu, pasti mereka akan pergi kepada PBS. Cumanya kita nak kualiti pentaksiran itu, integriti mereka lebih tinggi, lebih otentik. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 10 hari selepas cuti Aidilfitri bukan pelaksanaan sepenuhnya seperti PDPR ketika pelaksanaan PKP. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jiddin menegaskan ia bagi mengelakkan risiko penularan COVID-19 di sekolah sebaik sahaja murid-murid kembali ke sesi persekolahan selepas perayaan. Kita tidak mahu nanti anak-anak kita seramai lebih 5 juta orang ini apabila menyambut hari raya, kita tidak tahu bagaimana kepatuhan SOP tersebut. Dan kita tidak mahu nanti anak-anak ini kembali ke sekolah membawa balik, na'udzubillah, membawa jangkitan dari luar ini ke dalam sekolah. Sekiranya ini berlaku, apabila buka sekolah, kita akan lihat mungkin akan banyak kes dan secara umumnya masyarakat akan kata bahawa jangkitan ini adalah jangkitan di sekolah. Baik, seterusnya, Polis Melaka menambah 4 lagi sekatan jalan raya SGR menjelang sambutan perayaan Aidilfitri. Ketua Polis Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata secara keseluruhan 9 SGR tetap tidak termasuk SGR mobil bakal dilaksana di seluruh negeri itu bermula seminggu sebelum Aidilfitri. Sekatan jalan raya yang ada sekarang 5 dan kita akan tambah lagi 4. Mana dia dalam tempoh perayaan Aidilfitri ini SGR tetap ada 9 dan pada masa yang sama kita juga ada pasukan-pasukan pemantau mobile
untuk laluan-laluan tikus. Di samping itu juga approach kita yang kedua, kita juga ada tim-tim pemantau ni, di mana tim-tim pemantau akan membuat rondaan rumah ke rumah, taman ke taman. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin mengulas mengenai carangan membenarkan individu yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 untuk melakukan perjalanan rentas negeri. Khairi berkata perkara itu belum dimutamatkan kerana penelitian terhadap data teknikal dan klinikal berkaitan masih dilakukan. Kita terpaksa melihat bukan hanya pada kadar vaksinasi. Kita juga kena melihat kepada kadar jangkitan kes dan sebagainya. Because as you know, the vaccines are not 100% against transmission. So we have to be careful in evaluating the data. Apapun saya percaya pakar di KKM akan buat keputusan. Khairi Jamaluddin juga mengulas tahap keselamatan vaksin AstraZeneca, berkata risiko pembekuan darah disebabkan pengambilan vaksin tersebut hanya 0.0004% atau 4 kes dalam 1 juta vaksin. Kadar itu lebih rendah berbanding risiko pembekuan darah akibat jangkitan COVID-19 iaitu 16.5%. Baik, seterusnya data dan laporan analisa harian COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dikendalikan mengikut prosedur ketat bagi memastikan kesahihannya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menegaskan dakwaan kononnya KKM menipu atau memanipulasi data berkenaan adalah tidak berasas. Jelas beliau, semua keputusan ujian saringan wajib dinaikkan ke dalam Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam SIMKA yang dipantau pihak berkuasa kesihatan. Semua data yang telah lengkap didapati oleh pejabat kesihatan daerah dihantar ke Crisis Preparedness dan Response Center CPRC negeri sebelum disalurkan ke CPRC kebangsaan. Setelah verifikasi dijalankan, data dari semua negeri diterima selewat-lewatnya pada jam 12 hari oleh pasukan pengurusan data CPRC kebangsaan. Seterusnya data ini dianalisa dan diverifikasi sebelum ianya didaftarkan. Tiada keperluan untuk memasukkan ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM bersedia meneliti hala tuju pelaksanaan ujian berkenaan. Yang itu bagi saya tidak ada masalah. Kita juga akan mengadakan satu perbincangan khusus sebab ini lebih kepada yang pertama pemahaman tentang agama, akhlak, yang itu perlu dilihatlah dan bagi saya dia tidak ada kesan sangat. Baik, seterusnya Jabatan Kesihatan Pahang menegaskan tindakan pegawainya mengeluarkan kompan RM10,000 kepada pengurusan masjid di Seri Maulana pekan baru-baru ini adalah mengikut garis panduan dan tata cara sedia ada. Pengarahnya Datuk Dr. Bahari Cik Awangah berkata pegawai berkenaan juga telah menjalankan amanah yang diberikan penuh hemah dan sempurna. Pada 20 April lalu, Dr. Bahari mengesahkan pengurusan masjid berkenaan dikenakan kompan RM10,000 kerana gagal menyediakan kod QR MySejahtera dan buku pendaftaran pelanggan seperti disyaratkan dalam prosedur operasi standard SOP pihak berkuasa. Baik, seterusnya Esko Infrastruktur Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak Datuk Muhammad Zulkifli Harun menafikan beliau diarah menjalani kuarantin selama 14 hari seperti dikenakan terhadap Menteri Besar Perak Datuk Sarani Mohamad. Setiausaha Politik Menteri Besar Datuk Syamad Saad dilaporkan berkata beliau menerima maklumat bahawa Sarani diminta untuk menjalani kuarantin sehingga 11 Mei selepas mempunyai kontak rapat dengan individu berkenaan ketika menghadiri program di Lenggong.
Baik, seterusnya, Kerajaan Negeri Johor akan terus mengekalkan tempoh operasi Bazar Aidilfitri yang dilaksanakan ketika ini sehingga ke malam yang terakhir bagi mengekang penularan COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Perubahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Ayub, Jamil berkata tempoh operasi yang dibenarkan ketika ini adalah memadai, cukup untuk membantu peniaga dan kerajaan tiada cadangan untuk melanjutkannya. Beliau berkata para peniaga pasti akan membuat permohonan untuk melanjutkan tempoh operasi terutama menjelang malam raya bagi membolehkan mereka membuat jualan lelong, namun ia dikhawatiri akan menyebabkan berlakunya pelanggaran operasi standard operasi SOP. Baik, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairy Jamaluddin menafikan sekumpulan pekerja syarikat Genting Group yang menerima vaksinasi COVID-19 atas arahannya. Sebaliknya, kata Khairy, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Pahang membuat keputusan untuk memberikan vaksin kepada pekerja-pekerja di sektor pelancongan melibatkan 56 buah hotel di Kuantan, Genting Highlands, Cameron Highlands, Jerantut, Raub, Mentakap, Bentong, Bukit Tinggi dan Bukit Fraser. Menurutnya, keputusan CITF Pahang dibuat selepas negeri itu telah selesai memberikan vaksinasi dos pertama sementara menunggu selang masa bagi dos kedua kepada kesemua penerima yang tersenarai dalam kumpulan keutamaan fasa 1. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyiasat dakwaan seorang guru di sekolah yang didakwa membuat jenaka rogol ketika sesi pembelajaran di sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihaknya juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas pelaku jika siasatan membuktikan dakwaan benar. Malah katanya tiada sebarang toleransi dan kompromi terhadap mana-mana pihak yang dikaitkan dengan kes seumpama itu. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Sedunia menghantar mesej jelas meminta para majikan di negara ini menyediakan tempat tinggal yang sesuai kepada pekerja asing yang juga akan membantu mencegah penyebaran COVID-19. Dalam perutusan khasnya bersempena dengan sambutan itu, pertubuhan itu mengatakan dasar kebangsaan dan langkah-langkah untuk melandaikan lekuk pandemik memerlukan pertimbangan yang signifikan terhadap masalah yang dihadapi pekerja migran termasuk memenuhi keperluan asas mereka, menjamin kesejahteraan dan mematuhi piawaian buruh yang tinggi. Majoriti pekerja asing di negara ini tinggal di asrama yang sesak, padat, kabin tapak pembinaan dan bilik-bilik kedai dengan mengabai penjarakan fizikal. Baik, pasukan saya nak beras ketiga kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. 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 Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita.
Baik, masih lagi bersama dengan saya dalam pasukan saya untuk hari ini. Di penghujung ini saya nak kongsikan kepada anda hebat aktiviti bicara diari dan rawat. Malam ini akan membincangkan mengenai PK B40, saringan kesihatan di bulan Ramadan bersama dengan Dr. Nur Hasina Ismail, iaitu pakar perubatan kesihatan awam, juga Dr. Anas Alam Fazli. Anda boleh saksikan di saluran berita RTM dan juga di Facebook Live Berita RTM. Baik, seterusnya ini tilawah interaktif hari ini ataupun esok ya, 30 April 2021, Jumaat 11 pagi akan meneliti surah An-Najm ayat 42 hingga 49 menggunakan taranum Nahawan bersama dengan pengacara anda iaitu Ammar Mukhlis Abdul Muhsin dan juga juri Ustaz Muhammad Faizan Tajuddin. Baik, seterusnya hari ini kita menyambut Hari Nuzul Quran 1442 Hijrah. Pastinya kami mengucapkan selamat salam Nuzul Quran kepada anda semua dan saksikan berita-berita ataupun rancangan menarik sempena Nuzul Quran untuk hari ini. Baik, menarik tajuk ini iaitu nikmat yang dirindui. Forum Perdana Hal Ehwal Islam pada malam ini 10 malam pada 29 April 2021. Anda boleh saksikan malam ini di TV1 pukul 10 malam ataupun di rtm.gov.my. Baik, seterusnya seperti yang diketahui pada Januari 2021 sahaja, ini fakta menarik, terdapat 28 juta pengguna media sosial di Malaysia di kala COVID-19 ini. Jadi ramai yang mula berniaga secara talian sebab aktiviti pembeli pun dah berubah ke arah dalam talian. Jadi anda boleh grab peluang ini ataupun memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Lagi-lagi nak dekat raya ini, jadi anda boleh mempromosikan produk anda ke www.mdec.my/go-e-commerce dan cari e-usahawan untuk memulakan perniagaan anda. Baik, bersempena dengan International Girls in ICT Day 2021, Malaysia Digital Economic Corporation dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM mempelawa pelajar perempuan yang berumur 7 hingga 17 tahun untuk menyertai Hour of Code yang merupakan aktiviti pengaturcaraan secara mudah dan menarik. Tarikh akhir adalah 1 Mei 2021. Baik, perkongsian tadi mengakhiri pasukan saya untuk hari ini. Terus bersama kami di saluran berita RTM, MyFreeview 123. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada dan patuhi SOP yang ditetapkan. Juga ingat, pasukan saya sebelum kongsi sebarang info. Assalamualaikum, saya Azam Abdullah. Kita jumpa lagi.